satu perkara yang berlaku kebelakangan ni ialah berkenaan dengan permintaan untuk bersama-sama berkumpul di perkarangan mahkamah pada 9 Januari kerana untuk mendengar sendiri kononnya keputusan mahkamah yang bakal berat sebelah. Ini bukan saya cakap, tapi berdasarkan daripada pengamatan dan apa yang berlaku menerusi blog ataupun akhbar sebagainya. Yang menjadi persoalannya pertama, kalau kita nak menyertainya, kita kena tanya satu, kalau tidak percaya kepada sistem perundangan negara, kenapa perlu pergi mahkamah? Kenapa menjalankan perbicaraan? Itu je persoalannya. Soalnya sekarang, kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut penjenayahan dan sudut-sudut misalnya yang berkaitan dengan ketidakstabilan sesebuah negara secara global, kita akan dapati hasutan-hasutan atau perkumpulan ini dibuat bagi satu tujuan sahaja, iaitu untuk menyebabkan kegagalan prinsip demokrasi itu ditanggung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan sampingannya. Kadang-kadang dalam perhimpunan tunjuk perasaan, bukan protes lain. Protes telah diberi amaran bersurai, orang akan bersurai, tetapi perhimpunan untuk menunjukkan perasaan atau menunjukkan sokongan terhadap seseorang, sesuatu atau individu yang tertentu, ya, maka di sinilah yang akan berlaku pertelingkahan atau perselisihan dari segi undang-undang. Kenapa? Objektif utamanya barangkali bukan untuk datang menyokong, tetapi untuk mendapatkan respon daripada pihak berkuasa, dalam kes ini polis. Apa yang dilakukan? Nah, objektif asalnya ialah begini. Kita berkumpul, kemudian bersama-sama kita membuat provokasi supaya tindakan polis itu akan dilihat sebagai satu tekanan dan kezaliman terhadap kita. Nah, kalau misalnya objektif itu telah direka cipta oleh pihak penganjur ini daripada mula, jadi bermakna kita sebenarnya bukan mendaulatkan undang-undang. Sebaliknya, kitalah yang sedang bercadang dan bercita-cita akan turut serta untuk membuang, memijak dan menidakkan undang-undang yang ada. Kenapa? Sebab dia dah rangka. Memang tindakan itu dibuat supaya pihak polis akan memberikan respons yang sedemikian. Dan kemudian mereka akan mendabik dada mengatakan inilah polis kejam dan sebagainya. Cuba kita tanyalah, ya, pernahkah kita lihat majlis perkahwinan, iaitu perhimpunan yang tidak menyalahi undang-undang, perhimpunan aman, majlis perkahwinan, ada tera FRU? Tak ada. Tapi tekanan-tekanan agresif seperti ini boleh kita kategorikan dalam dunia jenayah sebagai satu tindakan ala subversif. Dan kita masing-masing, siapa yang terlibat itu sebenarnya, ya, adalah sebahagian daripada pergerakan-pergerakan yang akan menyebabkan pergeseran, menyebabkan tindakan-tindakan lain diambil yang akan menyukarkan orang lain dan proses demokrasi di dalam sesebuah negara. Dalam pada itu juga, tindakan ini adalah satu khianat besar yang dibuat. Kerana apa? Kerana kita telah pun membuang prinsip undang-undang, kedaulatan undang-undang kita, dan akhirnya mengangkat satu perjuangan yang berhaluan kiri, menyalahi undang-undang, tidak dibenarkan, dan seterusnya, ya, memijak kedaulatan negara kita sendiri.